Bab ini semalam kita terjemah dah. Tak payah terjemah. Sambung saja. Babun la taqumu as-sa'ah hatta yughbata ahlul qubur. Bab kiamat tidak akan berlaku selagi orang hidup tidak berdengki dengan orang yang telah mati. Yang sehingga diingini menjadi ahli kubur, sehingga yughbata ahlul kubur didengki. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, kiamat tidak akan berlaku sebelum hatta tu sehingga selagi sebelum seseorang lalu dekat kubur seseorang, lalu dia berkata, alangkah baiknya kalau aku berada di tempatnya. Yani kalau aku yang mati, kalau aku yang ada di dalam kubur ini. Bab taghayyuriz zaman hatta tu'bad al-awthan. Bab perubahan zaman sehingga berhala-berhala disembah. Yani disembah kembali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi atau sebelum punggung-punggung perempuan-perempuan Daus bergoyang-goyang kerana Dzul Khalasah. Dzul Khalasah ialah berhala puak Daus yang mereka sembah semasa jahiliyah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku sebelum seorang lelaki daripada kabilah Qahtan keluar memimpin manusia, menghalau manusia dengan tungkat, yakni memimpin manusia. Bab khurujin nar, ini bab keluarnya api. Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamat kiamat yang mula-mula ialah api yang menghalau manusia daripada masyriq ke maghrib, daripada timur ke barat. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan berlaku selagi tidak keluar ataupun sebelum keluarnya api daripada bumi Hijaz yang menyinari leher-leher ataupun tengkuk-tengkuk unta di Busra. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lama lagi Furat akan mengeluarkan gedung emas. Sesiapa yang menghadirinya, sesiapa yang pergi ke tempat itu, maka janganlah dia mengambil apa-apa daripadanya. Uqbah berkata dengan sanadnya daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mithlahu, sama seperti hadis tadi, cuma dia berkata, yahsiru an jabal min zahab. Ini Furat akan menyingkapkan bukit emas. Kita tengok. Ini sambungan lagi kepada hak semalam lagi. Masih lagi kita ni dalam bab fitan, bab fitnah, fitnah pancaroba. Imam Bukhari buat tajuk ni bab apabila seseorang mengucapkan sesuatu di hadapan sesuatu kaum, di hadapan sesuatu golongan, kemudian dia keluar diucapkannya lain daripada yang diucap di hadapan golongan tadi. Lepas tu dia buat mari, Imam Bukhari buat mari riwayat daripada Nafi'
anak murid kepada Ibnu Umar, dia kata apabila Ahlul Madinah khala'a Yazid bin Muawiyah, khala'a menanggalkan bai'ah mereka terhadap Muawiyah, membatalkan bai'ah mereka terhadap Muawiyah. Apa ni? Yazid bin Muawiyah. Maksudnya membatalkan di situ ataupun menanggalkan, mahulah. Apabila penduduk Madinah mahu membatalkan ataupun menanggalkan bai'ah mereka terhadap Yazid bin Muawiyah, maka Ibnu Umar pun mengumpulkan sanak saudaranya dan anak-anaknya. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, akan dipacak bendera untuk setiap orang yang berkhianat ataupun untuk setiap orang yang membatalkan bai'ahnya kepada mana-mana pemimpin. Dan sesungguhnya kita telah berbai'ah dengan dia ni, yakni dengan Yazid, mengikut bai'ah Allah, yakni tepat mengikut syarat yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya aku tidak mengetahui pengkhianatan yang lebih besar lagi daripada seseorang dibai'ahkan mengikut syarat-syarat yang ditentukan Allah dan Rasulnya, kemudian yunsabalahul qital, kemudian dia diperangi pula. Dan sesungguhnya aku tidak mengetahui sesiapa pun daripada kamu yang membatalkan bai'ah kepadanya ataupun berbai'ah, yakni kepada orang lain, fi hadzal amr, untuk perkara ini, untuk jawatan ini, illa kanatil faisal baini wa bainahu, melainkan putuslah hubungan aku dengannya, putuslah hubungan aku dengannya. Itu cerita ni. Hak ni dalil yang besar bagi kita ahli sunnah yang sebenarnya tentang kedudukan Yazid itu bin Muawiyah. Orang-orang Syiah tak saya terima dulu lagi, sebab tu dia marah benar dengan Bukhari ni. Dia jebeh, kalau boleh tunggu punggung lah apa-apa dia ni. Memang dia marah benar kepada Bukhari. Sebab apa? Bukhari tidak seperti kitab-kitab hadis yang lain. Memang ketat Bukhari, dan banyak perkara-perkara yang tidak disebut dalam kitab lain ada sebut dalam Bukhari, terutamanya dalam bab ni, dalam bab pemerintahan, khilafah dulu, yang menunjukkan bagus. Mana pemerintahan Muawiyah, pemerintahan Yazid, apa tu bagus. Inilah bagi kita ahli sunnah tak lagi dah. Adapun kebanyakan ahli sunnah, dia terpengaruh dengan cerita-cerita yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam, terutamanya Syiah, dengan cara mereka menyamar ataupun tidak menyamar, tetapi mereka ini telah masuk di dalam kitab-kitab ahli sunnah. Bukan dalam kitab-kitab sejarah saja, tetapi dalam kitab-kitab hadis pun ada juga. Kalau kita perhati riwayat-riwayat yang memburuk-burukkan Yazid dan lain-lain itu, sebenarnya daripada mereka lah. Ada nama-nama puak-puak dia tu, mesti ada. Jadi orang kita terpengaruh, sehingga macam-macam lah anggap Yazid tu, bukan-bukanlah anggap Yazid. Dan oleh kerana kita ni kurang mengaji hadis, daripada dulu lagi kurang, gitu-gitu yang mengaji pun hadis akhlak begitu saja. Paling tinggi hadis hukum seperti Bulughul Maram, Riyadhus Salihin, hadis akhlak lagu tu je. Tak jumpa ni. Dia jumpa hal sejarah. Duduk saya kata Yazid itu jahat, tak molek gitu begini. Bagi kita, kalau Yazid itu tak molek, apa Ibnu Umar lah ni? Itu masalahnya. Ni riwayat Bukhari ni. Kalau ada riwayat dalam Tabari, dalam apa-apa Tarikhul Umam wal Muluk dia, dalam lain-lain lagi, 100 riwayat nak lawan dengan manusia, tak boleh. Itu pegangan ahli sunnah wal jamaah. Kena tolak habis hak lain. Ni, hak ni pegangan kita. Dalam kitab Bukhari,
Selama ni orang duduk kata Bukhari, kitab tinggi. Gapa dia? Dalam bab sejarah orang tak pakar. Tak pakar tu sebab apa? Sebab tak mengaji lah. Tak sampai sini. Ni tengok ni. Dekat nak habis ni kitab tu. Ada. Kalau baca daripada awal sampai habis, jumpa. Kalau duduk belajar hadis itu, ambil hadis-hadis akhlak gitu saja, tak jumpa. Ni macam mana Ibnu Umar? Dia seorang sahabat besar. Kalau Syiah dia tak jadi masalah kepada dia, sebab dia kata macam-macam. Dah sahabat ni, bukan Ibnu Umar, ayah dia kata lagi. Ibnu Umar ni anak Sayyidina Umar, dia kata lagi. Macam-macam dia kata. Tak kira dah dia tu. Jadi dia, siapa boleh kata macam-macam lah. Siapa kafir sekalipun dia boleh kata sahabat. Jadi Ibnu Umar ni kira-kiranya kena beli lah. Kena beli. Kena beli ke siapa? Ke Yazid. Kena beli ke Muawiyah. Gitu cerita. Dalam sejarah disebutkan kononnya, ni cerita sejarah lah, Muawiyah hatta 2 juta kepada Ibnu Umar. Biar Ibnu Umar sokong anak dia nanti akan datang. Begitu mana. Jadi Ibnu Umar ni jenis orang sponsor Melon ni lah. Sahabat-sahabat ni digambarkan dalam kitab-kitab sejarah ni lebih dahsyat lagi, lebih teruk lagi daripada ahli-ahli politik zaman ni. Lebih teruk lagi. Mereka ni makan suap ni. Boleh dirasuah. Sahabat-sahabat besar ni rasuah kot tu, rasuah kot ni. Gitulah kalau kita terima hak sejarah. Tapi kalau kita terima hak hadis ni, hak kita belajar, tidak lagu tu. Sahabat-sahabat ni dia sanggup tinggal harta benda, segala-galanya sanggup tinggal kerana Islam. Sanggup tinggal segala-gala, sanggup mati kerana Islam. Takkanlah kerana duit dia boleh berubah. Dan Yazid tu orang tak molek, dia tetap kata lagu ni. Takkanlah lagu tu. Dan bukan dia seorang. Bukan dia seorang. Ada satu kitab dengan Nana, kitab yang paling baik yang anda tak jumpa lagu tu dalam bahasa Arab tu, tapi ada dalam bahasa Urdu, ditulis oleh seorang ulama di Pakistan, iaitu tentang Yazid. 2 jilid dia tulis. Pada anak tak aja jumpa kitab setara tu ditulis tentang Yazid ni. Ada tulis buruk saja Yazid ni, tak molek saja. Dalam tu dia bela Yazid. Dalam tu di antara yang disebutkan oleh dia mari senarai sahabat. Senarai sahabat-sahabat besar 300 orang lebih yang bai'ah dengan Yazid dan terima Yazid sebagai seorang yang baik, yang soleh, seorang yang layak untuk menjadi khalifah. 300 lebih. Ni sahabat-sahabat besar, termasuk isteri-isteri Nabi. Dia senarai ke nama-nama tu. Itu dalam kitab tu lah. Dan banyak lagi lah perbincangan yang lain, sebab kitab tu 2 jilid. Memang tak ada lagu tu, tak ada. Tetapi pengarang dia ni, itu cerita yang pelik lah. Sejarah dia ni lepasan Darul Ulum Deoban, Maulana Mahmud Ahmad Abbasi nama. Mahmud Ahmad Abbasi. Seorang lagi Ali Ahmad Abbasi. Ni pun kuat juga, ahli sejarah besar juga. Mahmud Ahmad Abbasi ni dia mengaji di Deoban juga. Darul Ulum Deoban ni mengaji hadis ni. Tapi pendapat dia agak berbeza daripada pendapat orang-orang lain. Ulama-ulama Deoban yang lain boleh katakan dalam bab sejarah ni terkena belaka dengan Syiah tu, terkena sikit sebanyak, kena. Jadi dok nampak Yazid ni tak molek, tapi dia berbeza, dia lain. Mengaji tempat sama tapi mikir lain. Jadi dia ni dalam sejarah dia ada anak perempuan saja, dia tak ada anak lelaki. Ceritanya di antara tulisan dia telah dibuat lari oleh puak Syiah. Ni cerita dia. Sebab orang tahu dia ni menulis sejarah dan banyak perkara dia bongkar, rahsia-rahsia sejarah ni. Jadi orang buat lelak pergilah, pergi rumah dia, nak jumpa dengan dia. Lepas tu pinjam buku. Pinjam buku, molek lah dia tulis. Pinjam buku lesak, tak ada. Buat lari. Rupanya puak-puak Syiah dah buat kerja tu. Dia takut dengan Maulana Mahmud Ahmad Abbasi, dia takut. Jadi kecewa benar lah Mahmud Ahmad Abbasi. Dia tidak suka gitu mau.
Tetapi dia di antara peninggalan dia, banyaklah di antara peninggalan dianya tulisan tentang sejarah Yazid bin Muawiyah. Boleh dikatakan sejauh pengetahuan anak, di sana perubahan ni baru yang berubah fikiran ni. Sekarang ni ke arah berubah dah, banyak dah ulama-ulama sana pun berubah. Dulu lagu tu duk kata Yazid ni tak molek, padahal hadis baca ni nak kata kan ni senyap gitu, lalu cepat-cepat gitu. Sesoalnya ni hadis syadz dhaif kau lagu mana tak tahu. Baca ni tapi hak tu tebal lagi kena tu hak tu. Racun tu tebal lagi, boleh katakan lagu tu. Orang yang mula-mula memecahkan hak ni, pemikiran ini Mahmud Ahmad Abbasi. Lepas tu baru timbul hak lain-lain. Tu jejak langkah dia. Dan sekarang ni ramai dah lah. Satu lagi cerita, Manzur Nu'mani, Maulana Manzur Nu'mani, dia seorang ulama besar. Ana pun dah dengan dia. Tua dah pada masa ana duduk sana dulu pun tua, sekarang ni sudah meninggal dunia dah. Dan dia tulis kitab ni bila fitnah Humaini ni tubik kan, dia tulis kitab tentang apa ni, Irani Inqilab or Syi'iyat, revolusi Iran dan ni Syiah, fahaman Syiah. Lepas pada tu diterjemahkan oleh Dr. Samir Abdul Hamid Ibrahim. Ada terjemahannya, itu ditulis dalam bahasa Urdu, diterjemah oleh orang Arab Mesir. Dia boleh bahasa Urdu dengan baik, Dr. Samir Abdul Hamid Ibrahim. Bahkan dia PhD dalam bahasa Urdu. Dia terjemahkan dalam bahasa Arab. Namanya Ats-Tsauratul Iraniyah fi Mizanil Islam. Revolusi Iran dalam neraca Islam. Itu terjemahan buku itulah. Manzur Nu'mani ni, lepas tu anak dia ni ada seorang sekarang ni, Atiqur Rahman namanya, duduk di England. Anak dia memang dia mengajar sana, alim besar juga anak dia. Anak dia menulis kitab tentang Yazid. Ni anak dia menulis kitab tentang Yazid. Anak dia berapa kali riwayat ke dia. Dia dalam buku anak dia tu lah, mukaddimah ditulis oleh ayah ni, Manzur Nu'mani. Dia kata berapa kali anak dia ni dulu riwayat ke dia. Ayah kena kaji semula, fikir semula. Hak kita dulu ni banyak silap. Ayah sendiri pun silap. Fikir, kata dia, tak betul lagu tu. Kita mesti kena tinggalkan hak tu. Jadi Manzur Nu'mani kata, payah saya nak terima mula-mula. Sebab apa duduk ni hak lama ni lah, tentang Yazid ni tak molek. Duduk turun-temurun, duduk ajar lagu tu, kitab mana-mana, tok guru mana-mana. Tapi anak dia, lepas tu dia baca buku anak dia. Akhir sekali dia mengaku, ya betul seperti kata anak dia. Selama ni ulama-ulama ramai tertipu, terpedaya, terkena buah Syiah, kena bius belaka, kebah belaka fikiran pokok ni, serban habis, tak berasa ke pasal tu. Jadi bila dia baca anak dia tulis, anak dia kata perhati molek. Dia tulis, Manzur Nu'mani akui bahawa dia tinggal hak dulu, tak betul hak dulu tu, dan kita kena tinggal hak mana hak tak betul. Dia akui, baru dia akui maknanya dulu lagu tu. Kemudian baru anak dia tulis tentang Yazid. Anak dia pun ada tulis juga tentang Yazid. Jadi nak ceritanya teruklah sebenarnya kena hak tu beribu tahun, 1000 tahun lebih, pening habis kita. Kita tidak jadi Syiah, tetapi buah Syiah tu kena. Kena, tak jadi Syiah. Tetapi hak selama ni hak Syiah bui kita tu kita terima dan serban habis otak tu pokok kita selama ni. Padahalnya ni Imam Bukhari dulu lagi cerita, orang tak beri perhatian. Sebab apa? Hak tu kuat sangat disebar, dipropagandakan kuat sangat hak tu. Jadi sehingga hak Bukhari ni pun tergelar. Padahal semua mengaku Bukhari ni paling tinggi, kitab yang paling sahih. Ulama-ulama lah tu juga. Tapi dia kalau dalam bab ni lagu lain, seseolahnya tak baca ni, tak ada dalam Bukhari. Padahal lagu ni daripada dulu lagi. Itu cerita dia. Ibnu Umar tak ada seperti mana yang disebutkan dalam sejarah tu, disuap oleh Muawiyah dengan 2 juta supaya dia ni bayar. Tak ada.
Ibnu Umar bukan lagu tu orangnya. Ibnu Umar ni bukan orang yang gila puasa, bukan. Tidak lagu tu. Dan bukan dia seorang. Isteri-isteri Nabi, Hafsah ada lagi pada ketika itu, Aisyah ada lagi pada ketika itu. Semua boleh terima. Takkanlah demon ini gila kuasa ataupun dunia, memikirkan dunia saja. Ramai sangat sahabat. Mahmud Ahmad Abbas itu tulis 300 lebih dia senarai hak besar-besar sahabat yang bai'ah dengan Yazid, dan yang kata Yazid ini mulai. Jadi Ibnu Umar bila dia tengok sudah ada riak-riak, orang-orang Madinah ni pun nak membatalkan bai'ah mereka terhadap Yazid, dia pun panggil anak-anak dia. Anak-anak panggil kumpul belakang, dia kecek. Dia kecek. Jadi apa ahli Madinah ni? Sebab fitnah. Seperti kita sudah maklum dah, fitnah ni berpunca sejak zaman Sayyidina Osman lagi. Bila terbunuh Sayyidina Osman, situ lagi start. Lepas tu kat duk bergolak tu sampai kepada zaman ni. Fitnah tersebar dengan begitu meluas. Bila Muawiyah mati, maka naiklah, mula naik. Naiklah. Di Basrah, di Kufah naik puak-puak Khawarij. Ni lagi yang kita tengok akan datang ni, Abu Barzah kata tu. Ni dunia belakang. Lepas pada tu Ibnu Zubair pun mula naik juga. Di sebelah Hijaz. Ni pada masa tu. Padahalnya bai'ah ni, Sayyidina Muawiyah ambil bai'ah dengan penduduk Madinah ni sebelum dia mati lagi. Semua nanti kita akan sebut. Sebelum dia mati semua terima dah. Tiba-tiba apabila Muawiyah mati, ada macam-macam. Sebab fitnah adalah fitnah. Orang kata Yazid ni begini, tak semayang lah. Yazid ni minum arak lah. Yazid ni duk joget lah, duk menari dalam istana dia. Macam-macam lah fitnah. Siapa tak pernah sabar. Yazid ni suka main dengan monyet, dengan beruk. Siapa lagu tu? Ni ada dalam kitab-kitab sejarah. Jadi ada yang terpedaya. Situlah mula ada riak-riak nak membatalkan bai'ah terhadap Yazid itu. Ibnu Umar pun kumpulkan. Dia kata apa? Aku dengar Nabi SAW bersabda, akan dipacak bendera untuk setiap orang yang ghadir ini, yang berkhianat. Tapi khianat ini makna dia yang berkhianat terhadap pemerintah, pemimpin agung. Yang sebelum itu dia sudah berbai'ah dengannya, lepas tu dia membatalkan bai'ah. Itu makna ghadr. Ghadr ini satu perkataan yang memberi makna pemberontakan. Dulu terima, lepas tu buat lagu lain. Itu orang panggil ghadr, khianat. Tapi khianat terhadap pemerintah. Dengan diberi bai'ah dahulu, lepas tu dibatalkan pula. Pada hari kiamat nanti akan dipacakkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan dipacak di mana? Di punggungnya. Yang ini di duburnya akan dipacak situ bendera. Jadi seperti mana orang yang mendahului imam kan semaya, jadi kepala dia tu bukan kepala manusia, tubuh manusia. Orang akan apa? Orang akan tahu lagi. Hak ni pokok ni. Hak ni pokok ni bendera duduk punggung tu. Pelik. Orang bendera akak lah ke atas tangan. Ni bendera duduk punggung. Kepala lah ke bawah. Pasal apa? Ini orang yang tak betul. Tak betul perjalanan dia. Hukumannya lagu itulah. Kita kan sudah berbai'ah dengan dia ni. Bai'ah kita tu menepati syarat yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Kan kita sudah bai'ah dah. Itu Ibnu Umar marah. Kita sudah bai'ah dah kepada dia ni. Bai'ah tu sah dah. Dan saya tidak tahu ada lagi pengkhianatan yang lebih besar daripada seseorang dibai'ah tepat mengikut syarat-syarat yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba dia mahu diperangi pula. Hak ni pengkhianatan paling besar. Kalau hak lain kita tak boleh khianat, hak ni besar ni. Lagu mana lagu tu? Kalau ada siapa-siapa, ingat makna dia kata, kalau ada siapa-siapa membatalkan bai'ah terhadap Yazid ataupun dia berbai'ah dengan orang lain,
putus hubungan aku dengan dia. Siapa setara tu Ibnu Umar kata. Maknanya pada anggapan dia Yazid ni molek. Kalau tidak apa siapa gitu mau? Apa siapa nak putus hubungan gitu mau? Dah kalau orang tu orang jahat, tak ada apa-apa, bos dia molek baru. Kalau orang nak batalkan bai'ah tu. Ini tidak. Ibnu Umar tidak begitu. Menunjukkan Ibnu Umar menganggap Yazid itu seorang yang baik, seorang yang layak. Dan tidak boleh buat lagu tu. Orang lain tak ada. Kena dia. Tu daripada sini. Ibnu Umar ni salah seorang hak layak jadi khalifah. Di zaman ayah dia lagi. Zaman ayah dia lagi orang nampak dah dia ni. Hebat dia ni. Tetapi Sayyidina Umar saja kata, dalam pelantikan jangan masuk anak dia. Tak masuk. Mana padahal dia tu salah seorang yang layak. Bila Sayyidina Umar sebelum pada dia mati tu dia lantik anak orang kan, dia tidak masuk anak dia walaupun anak dia layak. Dia tak masuk. Maknanya dia ni orang yang hebat ni. Kita tak boleh kata dia ahli ilmu saja dia tak reti politik. Tak boleh. Kalau tidak, apa ya orang nampak dia ni sebagai seorang yang layak. Tak termasuk, tak tersenarai itu sebab Sayyidina Umar tak sibui. Dia nak tunjukkan apa ni dasar dia yang terbuka tu, bebas itu. Tidak kata pilih anak beranak ke apa, tidak. Sebab pada masa tu dari segi politiknya itulah yang terbaik. Itu salah satu cara yang terbaik. Itu Ibnu Umar. Dan dia hak ni kemudian pada masa ni dia tua dah ni. Orang panggil syekh. Kalau kata syekh di kalangan sahabat maksudnya Ibnu Umar. Syekhus Sahabah orang panggil. Syekh di kalangan sahabat. Tok guru, sekalian tok guru. Di zaman kemudian. Takkan dia tak reti. Menunjukkan dia terima Ibnu Umar tu dengan baik. Dan kalau dia terima, siapa kita? Riwayat ni sahih dalam Bukhari, kitab paling tinggi. Kita hidup 1000 tahun lebih selepas daripada peristiwa ni, kalau lebih kenal Yazid tu ke dia hak sezaman dengan Yazid. Itu mudah ya. Kecuali kita kata dia ni jahat. Kalau lagu tu Bukhari tak betul, semua kitab-kitab kita ni tak betul, ambil daripada orang jahat, orang makan rasuah. Itulah hak Syiah kata. Sebab tu dia tak seterima. Kita kata tidak. Bila sahabat ni terima, menunjukkan orang tu baik. Seperti mana Sayyidina Hasan, dia terima. Kan semalam kita sudah jumpa dah. Dia terima Muawiyah. Menunjukkan Muawiyah tu baiklah. Kalau tidak apa-apa dia terima. Kalau tidak makna dia sendiri tak betul lah. Apa Syiah nak kata Sayyidina Hasan tak betul kah? Pula. Kalau lagu tu duduk mana imam dia ni? Imam yang kedua Sayyidina Hasan. Sepatutnya setiap tindakan imam itu dia kena terima. Dan imam terima sendiri Muawiyah. Dia bai'ah Muawiyah sebagai khalifah. Apa puak pengikut dia mendakwa sebagai pengikut dia tak diterima je. Siapa dia lebih kenal? Imam dia ke dia? Super juga di sini. Ibnu Umar dia lebih kenal. Lebih kenal. Baiklah. Dulu sebenarnya Anas sudah tulis dah cerita ni. Sini sikit. Kita tengok sikit dalam ni. Ada tulis dah berkenaan dengan Muawiyah ni. Perlantikan Yazid. Perlantikan Yazid. Di bawah tajuk ni orang duduk tuduh Muawiyah ni mengamalkan sistem beraja. Buktinya apa? Dia lantik anak dia. Sayyidina Umar tak lantik anak dia kan? Dia lantik anak dia jadi khalifah. Itu maknanya sistem beraja. Macam-macam lah dia sebut sebagai waliul ahd, mana putera mahkota. Jadi seseolahnya Muawiyah ni raja tu, orang gambarkan sepuluh raja sampai ni lah berkali lagu tu. Padahal tidak lagu tu. Kalau dalam buku ni boleh tengok lah. Jelas panjang lah ceritanya. Cuma kita nak ambil setengah-setengah saja. Jadi orang kata Yazid itu dikatakan orang yang tidak layak memegang jawatan kerana dia seorang anak muda yang suka berpoya-poya dan dibesarkan dalam keadaan manja sebagai anak raja. Selain itu dia juga seorang yang terlalu bodoh, dan ini terbukti pada tingkah lakunya yang suka bermain dengan beruk dan lain-lain permainan yang melekakan.
Jadi orang terima lah. Orang terima cerita ni. Ni dalam kitab-kitab sejarah sebut gitu. Apalagi secara kebetulannya nak berlaku, nak jadi hikmah Allah SWT. Sayyidina Husain, cucu Rasulullah tu mati di zaman pemerintah dia. Lepas tu orang kaitkan pembunuhan Sayyidina Husain tu dengan Yazid. Hak ni lah yang menyebabkan jadi orang mudah terima segala fitnah yang orang lempar terhadap Yazid ni. Sebab Yazid ni teruk sangat, dia bunuh Sayyidina Husain. Jadi sentimen inilah yang paling kuat sebenarnya, menyebabkan orang-orang ni jadi benci kepada Yazid. Tetapi masalahnya, betul ke Yazid tu yang bunuh Sayyidina Husain? Ya pula. Kalau berlaku di zaman seseorang tu pembunuhan, tak boleh kita kata orang tu yang bunuh dia. Mana ada bukti yang jelas? Kecuali dalam kitab-kitab sejarah yang akan di sini disebutkan, tak ada bukti jelas. Kalau lagu tu banyaklah. Kalau nak kira di zaman pemerintahan Sayyidina Ali, Zubair bin Awam duduk di pihak lawan, duduk bersama dengan Aisyah, Talha, mati di zaman pemerintahan Sayyidina Ali lah. Dan kira-kiranya dia berlawan dengan Sayyidina Ali. Jadi adakah boleh kita nak tuduh Sayyidina Ali bunuh dia? Apalagi dalam keadaan perang tu, kalau nak tuduh lebih munasabah sebab dia tengah tegar tu, kalau nak kira. Tapi kita ahli sunnah tidak kata lagu tu. Kita tak boleh tuduh. Sebab apa? Tidak adakah kemungkinan orang lain yang bunuh dia? Tak ada kemungkinan. Walaupun betul pada zahirnya mereka bertentangan. Ni satu pihak. Kalau kita nak kata lawan, pihak lawan bagi Sayyidina Ali. Tetapi tidak mungkin ada orang lain di celah tu pula yang membunuh dia. Dan adakah kita nak boleh nak terima Sayyidina Ali ni bunuh? Tak benar sabah tu. Tak boleh terima. Kita ahli sunnah tidak mengatakan Sayyidina Ali yang bunuh, walaupun mati itu pada masa peperangan ataupun selepas peperangan. Mengikut riwayat tu selepas peperangan. Tapi dalam keadaan tegar lah dua pihak ni. Kita tak boleh kata. Begitu juga ni. Apa yang kita kata selalu tu? Cukup dah jelas dah buktinya. Baik. Untuk mengetahui sejauh mana kebenarnya apa yang didakwa ini, reka-reka lah. Kita kena perhati beberapa perkara. Yang pertama, dari segi Islam, tak boleh ke? Tak ada jalan langsung ke dalam Islam ni? Kalau seorang tu dia lantik anak dia, ikutlah sebagai gapo. Tak boleh. Mana kalau seorang tu jadi menteri besar, anak dia tak boleh pegang apa-apa jabatan kau dalam pemerintahan dia. Gitu kau mengikut politik Islam. Kalau kita tengok kitab-kitab politik Islam, misalnya Al-Ahkamus Sultaniyah Abu Ya'la, Al-Ahkamus Sultaniyah Mawardi, Muqaddimah Ibn Khaldun, Izalatul Khafa', apa di sini anda bagi rujukan semua, memang boleh. Pada dasarnya harus boleh. Bukan ada halangan. Kalau dia tu layak, memang layak dan tidak ada fitnah. Yang kedua, adakah Yazid memang layak untuk menjadi khalifah? Orang kata tidak layak gitu begini. Kita tak boleh pakai hak kata tidak layak, hak kata cerita gini-gini tu. Cerita tu ambil mana? Daripada orang-orang seperti Abu Mikhnaf, Lut bin Yahya, Al-Kalbi, Al-Waqidi, Hisham bin Muhammad, As-Sa'ib Al-Kalbi dan lain-lain. Hak ni kita tak boleh ambil riwayat demon ni, sebab demon ni Syiah ni. Ada dalam kitab Tabari pun tak cara. Dalam kitab Tabari ada, dalam kitab Tirmizi sekalipun. Dah kalau perawi dia tu Syiah, kita kena tengoklah. Ni kan kitab Tabari, kitab sejarah. Kalau kita hadis pun kita tak boleh terima telas selalu. Kena tengok dulu perawi dia. Kita kena tengok riwayat yang lain kata. Jangan tengok waktu saja. Apa yang ambil waktu saja tu? Dalam kitab sejarah semua sebut tak molek saja ke Yazid ni. Ambil orang lain. Misalnya Baladhuri menukilkan daripada Amir bin Mas'ud Al-Jumahi. Dia kata, ketika saya berada di Mekah, datang seseorang membawa berita tentang kematian Muawiyah. Kami pun bangun dan pergi menemui Ibnu Abbas. Ketika itu beliau berada di Mekah. Di samping beliau ada beberapa orang sedang duduk. Hamparan hidangan sudah pun dibuka tetapi makanan belum lagi dihidangkan pada ketika itu. Maka kami berkata kepadanya, "Hai Ibnu Abbas, utusan datang membawa berita kematian Muawiyah." Mendengar berita itu, beliau terdiam beberapa lama.
Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, perluaskan rahmatmu untuk Muawiyah. Demi Allah, bukanlah dia sama seperti orang-orang sebelumnya, dan tidaklah pula akan datang sesudahnya orang sepertinya. Sesungguhnya anaknya Yazid adalah salah seorang yang soleh dari ahli keluarganya. Oleh itu hendaklah kamu berada di tempat masing-masing dan serahkan ketaatan dan bai'ah kamu kepadanya." Ibnu Abbas kata, riwayat jelas. Di dalam Baladhuri Ansabul Ashraf ada ni muka surat apa semua. Ibnu Abbas kata serahkan bai'ah kepada dia. Ni tadi Ibnu Umar, ni Ibnu Abbas pula. Sahabat besar ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i, di kalangan sahabat nombor satu, rujukan nombor satu fiqh Syafi'i di kalangan sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata lagu ni, dia kata orang soleh. Dan kita sudah tahu dah, nak jadi khalifah ni banyak syarat dia. Di antaranya dia ni mujtahid. Dia kena mujtahid, kalau tidak tak boleh. Tu zaman ramai lagi sahabat tu bukan orang jahil. Kalaulah Yazid ni tidak layak, bapa Ibnu Abbas kata bai'ah dengan dia, menunjukkan dia layak lah. Bukan seperti zaman lain ni, dia tak pandai agama pun tak apalah, ada bahagian agama bawah dia. Bukan lagu tu. Perdana Menteri mungkin jahil tentang agama, tapi bawah dia tu ada orang bahagian agama. Tidak lagu tu. Dia tu sendiri kena alim. Alim tu bukan main-main, kena sampai mujtahid baru boleh jadi khalifah. Ni dia kata. Ni dalam kitab Ansabul Ashraf. Muhammad bin Ali yang terkenal dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad Al-Hanafiyah. Ni Ibnu Katsir menukilkan. Hak ni kalau di kalangan anak-anak Sayyidina Ali, semua ahli-ahli riwayat, ulama-ulama hadis, ahli sejarah mengatakan tak ada sealim dia. Anak-anak Sayyidina Ali, hak ni paling alim. Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ibnu Katsir menganggap, mengikut yang dinukilkan oleh Ibnu Katsir, menganggap Yazid sebagai seorang yang baik dan soleh. Kata beliau, saya telah pergi menemuinya dan telah tinggal bersamanya beberapa lama. Saya dapati dia seorang yang kuat menjaga sembahyangnya. Lepas tu kata tinggal sembahyang ke apa tu lagu mana? Tengoklah riwayat siapa. Dan suka kepada kebaikan, selalu bertanya tentang masail fiqh. Beliau juga adalah seorang yang berpegang teguh kepada sunnah. Dia kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, anak Sayyidina Ali. Kena ingat kita sebut tu riwayat saja je Muhammad bin Al-Hanafiyah, sebab dalam kitab-kitab banyak sebut gitu. Sebenarnya Muhammad bin Al-Hanafiyah ni pun Syiah juga yang saya luaskan. Dia tidak kata Muhammad bin Ali sebab dia marah. Ni dia marah pasal Muhammad bin Hanafiyah ni suka dengan Yazid. Jadi Muhammad bin Hanafiyah seseolahnya Hanafiyah tu orang lain kali. Kalau orang tak mengaji dia tak tahulah anak Sayyidina Ali. Siapa lagu tu? Muhammad bin Ali lah, sebuah Hasan bin Ali, sebuah Husain bin Ali, Zainab bin Ali. Muhammad bin Ali lah. Tetapi buat ke dia tu nak, dia mesti buat sesuatu. Kalau dia benci kepada seseorang, dia mesti buat sesuatu. Muhammad bin Ali ni ditukar Muhammad bin Al-Hanafiyah. Pasal apa? Inilah cerita. Ini cerita. Dia kata molek dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Molek. Lepas tu bapa yang Muawiyah lantik anak dia. Sayyidina Umar tak lantik. Muawiyah lantik anak dia bapa. Tak boleh kau lantik orang lain. Tak ada kau orang lain lebih lagi. Memang ada. Kita ahli sunnah percaya ramai lagi orang lain yang lebih. Tetapi dia tidaklah kurang seperti mana yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah tu. Jawapannya ditemui pada kata-kata sahabat. Bapa Muawiyah lantik Yazid, dan bapa sahabat terima. Sayyidina Bashir menceritakan perkara ini, katanya orang-orang berkata Yazid bukanlah orang yang terbaik dari umat Muhammad, yakni pada masa itu. Saya juga berpendapat begitu. Ini sahabat kata, saya juga berpendapat begitu. Tetapi kesatuan dan perpaduan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih saya sukai daripada perpecahannya. Tu benda je. Ini masalah politik lah, masalah politik. Zaman Sayyidina Umar memang boleh jalan, tak payah ada jaga, tak payah ada apa, boleh. Zaman itu zaman mana?
tidur masjid seorang-seorang tak apa. Tetapi di zaman Sayyidina Ali sudah berlaku orang pergi bunuh Sayyidina Ali. Nak bunuh Muawiyah pun nak bunuh juga. Muawiyah kena tikar di punggung. Kena tikar di punggung. Tak mati, tak kena oleh Ammar bin Al-As. Dia rancang pada pagi yang sama. Dia tahu orang-orang ni, 3 orang ni keluar jadi tu imam masjid. Apa yang berlaku? Sayyidina Ali kena tikar, mati pagi tu. Muawiyah kena juga, tapi tak kena molek. Tak kena molek pun dalam sejarah disebutkan dia terpaksa, doktor terpaksa buat sesuatu yang menyebabkan dia tak boleh hanuk sampai bila-bila tu. Kalau tidak dia mati. Nak berubah dia tu terpaksa berubah. Itu Muawiyah. Ammar bin Al-As kerana uzur dia tidak keluar pagi tu, tak pergi sembahyang. Orang lain ganti dia, orang tu kena mati. Ini ceritanya. Dalam keadaan ni, lepas pada tu Muawiyah pun ada jaga orang yang mula-mula sembahyang dalam maksurah. Ni dalam sejarah pada apa makna maksurah? Makna kawasan tu imam tu dia tertutup, mana tak boleh masuk, tak tu kalau dikunci macam sarang gitu dia buat. Tu imam duduk kat situ. Sebab apa? Sayyidina Umar kan mati tengah duduk sembahyang kan, orang tika tak cukup lagi pengajaran. Jadi kita orang Islam ni, sementara kita nak menegakkan kita cara terbuka, mesra dengan rakyat, jadi biar mati lepas seorang-seorang pemimpin kita lagu tu kau sesuai dengan zaman. Ada kalanya lantik dulu ni lebih tidak menimbulkan masalah daripada kita biarkan kepada orang ramai dalam keadaan tak molek. Kalau dalam keadaan molek, semua faham molek seperti dulu, tak apa. Tapi kalau dalam keadaan tak molek, sahabat semua boleh terima benda ni. Takut-takut jadi timbul perpecahan pula. Lama kan ni dakwa pula, ni gini pula. Kita dalam keadaan baru bersatu padu. Hak naknya biar senang saja, terima saja. Hak lain-lain tidak akan terganggu apa-apa. Bukan nak tukar ajaran. Sistemnya sistem itulah juga. Hukumnya hukum Quran dengan sunnah juga. Yang pentingnya kesatuan itu. Kita tengok di mana-mana pun, jangan kita ingat muda-muda. Kadang-kadang kita tengok kita tak setuju dengan apa-apa, kita berkata teruk. Jangan muda-muda. Orang politik dia faham benda-benda gini. Hatta sistem beraja di zaman kita ini sekalipun, kita tak boleh pandang tak boleh pandang tak tu kalau, tak boleh pandang remeh dan menganggap bukan-bukan selalu. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Ada kalanya dengan adanya sistem beraja ni lebih menjamin lagi. Misalnya, satu contohlah, hak politik semasa lah kita kata. Politik semasa. Naiklah siapa pun kita kata. Parti gapo pun naik. Raja mesti ada. Akan ada. Tak boleh tolak tu. Tak boleh tolak. Itu kehendak politik semasa. Di sebalik, sebab apa tak boleh? Mungkin ramai yang tidak setuju, mungkin adalah yang raja yang tak kena gitu gini. Tetapi sebab apa ahli politik pejam mata semacam? Telan walaupun pahit. Telan sebab apa? Banyaklah ada hak di sebalik tu. Kepentingan dari segi politik umum untuk umat banyaklah. Untuk apa? Untuk agama. Suka agama, bangsa, banyak kali. Banyak kali kita tidak nak bicara politik sini, tidak nak bicara politik, tapi nak rakyat sepintas lalu. Besar maknanya tu. Raja tu besar makna. Jangan kita sementara itu kita kata macam-macam lalu, bukan-bukan. Tak boleh. Sesuai dengan zaman. Islam ni dia boleh berubah sesuai dengan zaman. Kita tengok zaman kerajaan Uthmaniyah dulu. Khilafah betul kah? Hak tu pun keturunan juga, raja juga. Zaman Islam di India Mughal dulu, raja juga. Ulama terima asalkan dia buat ikut Islam sesuai dengan zaman masing-masing. Walaupun kita kata itu bukan sistem pemerintahan Islam yang ideal, itu betul, semua terima. Sistem Islam yang sebenarnya, yang idealnya ialah sistem khilafah, bukan sistem raja. Tetapi sesuai dengan keadaan boleh diterima juga jika keadaan menghendaki. Supaya juga di sini sahabat faham benda ni. Sahabat faham benda ni.
Dan hak kata sistem beraja, kalau kita nak kata dia lantik, dia bukan lantik sewenang-wenang begitu. Dalam kitab-kitab sejarah disebutkan Muawiyah tanya, habis rata negeri. Akhir sekali dia pergi ke Madinah, tanya sahabat-sahabat, semua setuju berlaku. Lalulah bai'ah pada tahun 56. Pada tahun 56 Hijrah berlaku hijrah. Semasa apa dia berlaku bai'ah dengan Muawiyah, semua setuju dengan cadangan Muawiyah. Maknanya mereka terima. Kalau sistem beraja tak ada beca lagu ni, tak ada beca mesyuarat tanya sahabat-sahabat, tak ada. Sistem beraja dia jadi dengan sendiri, raja tu anak dia belah mana-mana pun. Paling tinggi mesyuarat sama-sama dia, raja-raja dia lah paling tinggi. Ni tidak ni, mesyuarat dengan sahabat-sahabat. Baik. Ini tersebut dalam Tarikhul Islam Al-Zahabi. Alasan yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya. Itu. Lepas tu dalam Tarikhul Islam lagi, Sayyidina Muawiyah memang anggap anak dia ni memang layak. Dan orang lain pun terima. Perlantikan Yazid sebagai waliul ahd atau sebagai pengganti khalifah bukanlah berlaku secara sewenang-wenang, tanpa mesyuarat, seperti yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam. Bahkan ia adalah suatu yang dipersetujui oleh ahlul halli wal aqdi pada ketika itu, iaitu pada tahun 56 Hijrah. Tengoklah kita sejarah tahun 56 Hijrah, apa yang berlaku. Di antara yang berlaku hak ni, orang-orang yang disebut-sebut sebagai tidak menyetujui pelantikan Yazid hanyalah 5 orang sahaja. Ni benda yang kita kena tahu. Hak disebut-sebut dalam sejarah sibuk sangat tu 5 orang je. Hak tak terima je. Yang disebutkan oleh Tabari, mereka ialah Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair, Abdul Rahman bin Abu Bakar, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas. Itu yang disebutkan oleh Tabari. Tetapi riwayat yang dikemukakan oleh Tabari ini jelas falsunya. Sebab apa? Abdul Rahman bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tahun 53. Orang duk cerita ni 56. Macam mana dia nak tak setujunya? Tak berlaku lagi. Mati dah sebelum pada tu, 3 tahun sebelum pada tu. Dia kata ni tak setuju juga. Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas pula jelas, seperti yang telah disebutkan di dalam Bukhari dan Muslim dan lain-lain, menunjukkan bahawa mereka berdua telah berbai'ah pada ketika itu. Jelas. Kalau ada pun hanyalah Abdullah bin Zubair dan Husain bin Ali. Kalau ada pun, sebetulnya ni anda sebut sini, mereka berdua ini pun telah bersetuju pada ketika itu. Setuju dah pada ketika itu. Tetapi jika kita tetap mengandaikan bahawa mereka tidak bersetuju, maka apalah kedudukan mereka berbanding dengan sekian ramai sahabat yang telah bersetuju dengan pelantikan itu? Kalau kita terima lah, memang dia tak setuju, 2 orang ni tak setuju, daripada awal lagi tak setuju. Ini sekian ramai sahabat-sahabat lain lagi. Apalah ada dia ni kalau nak banding dengan sahabat-sahabat lagi. Jika Sayyidina Ali boleh diterima sebagai khalifah, padahal masih ramai sahabat yang masih tidak berbai'ah kepadanya, bukan 100, 2, beribu sahabat tidak berbai'ah dengan dia, orang boleh terima? Sahabat semalam kita sudah baca dah, bai'ah dengan dia, nak ajak pergi perang, boleh perang. Sampai ke peringkat lawan dia tu boleh dibunuh. Boleh terima. Dan dia sebab dia sebagai khalifah lah, bila dia ajak pergi perang, kena pergi lah. Orang boleh terima. Padahal bukan 2 orang yang tidak berbai'ah dengan dia, beribu-ribu. Kenapa pula akan dianggap Yazid tidak berhak menyandang jawatan pengganti khalifah kerana bantahan daripada 2 orang sahaja? Kalau Sayyidina Ali seramat tu boleh terima, apa Yazid tak boleh? 2 orang. Hak Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar tu ni dalam Bukhari ni sendiri ada. Selain itu, perawi utama dalam riwayat Tabari seorang yang majhul dari segi sanadnya. Tabari hanya menyebutkan tentang perawi ini dengan rajulun binakhlah dan menyebutkan kunyahnya Abu Aun. Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal mengatakan Abu Aun mengambil cerita ini daripada Ismail bin Ibrahim, dan dia pula mengambil daripada Yaqub bin Ibrahim. Sedangkan kedua-dua orang ini pun adalah orang yang lemah dan banyak tersalah dalam meriwayatkan cerita.
Abu Aun tu sendiri majhul. Macam mana kita nak pegang? Tak boleh. Ya kita kata Sayyidina Husain Ibnu Zubair ke apa ni pun dia terima dah. Apa buktinya? Di zaman Sayyidina Muawiyah, bila Sayyidina Muawiyah melancarkan perang ke atas Turki sekarang ni, ketika tu tidak Islam lagi Turki itu, siapa yang menjadi panglima dia bawa tentera pergi ke Turki itu? Siapa? Yazid. Siapa dia? Pak duduk di bawah pimpinan Yazid, termasuk Sayyidina Husain, Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari, dan ramai lagi sahabat-sahabat yang lain duduk di bawah Yazid. Kalau Yazid di mana tidak layak, macam mana dia boleh bawa tentera seramai? Dan dia berjaya. Akhirnya berjaya. Turki itu jatuh ke tangan Islam di bawah Yazid lah. Orang tak tahu, tak baca sejarah tu. Duk buruk, tahu buruk saja. Orang Turki sampai bila-bila akan terhutang budi kepada Yazid. Sebab apa? Yazid dia mula-mula bawa pergi Islam ke sana. Dan Abu Ayyub tu tua dah, pergi perang, dan dia sakit. Dia kata, bawa setakat mana kamu boleh bawa aku? Usung buat pergi belah-belah perang, setakat mana boleh buat pergi? Sehingga tak lagi dah mati situ Abu Ayyub tengah-tengah perang. Tu ceritanya. Siapa dia yang jadi pemimpin? Yazid. Cuba tengok kita sejarah. Siapa dia? Husain masuk ke tidak? Masuk juga. Jadi sebenarnya Yazid ni apa yang jadi mudah sangat orang termakan ni di ayat Syiah ni? Sebab apa? Sebab dikatakan dia membunuh Sayyidina Husain. Tu. Dia membunuh Sayyidina Husain. Propaganda itulah yang paling berkesan. Paling berkesan. Padahal Yazid tidak bertanggungjawab, dan tidak ada kena-mengena dengan pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala itu. Alasannya yang disebutkan di sini, Anda sebutkan 3 saja. Sebenarnya dalam tulisan yang lain banyak kita bagi alasan, bukti-bukti bahawa bukan Yazid yang bunuh, tetapi yang bunuhnya ialah Syiah Kufah. Anda cuba tengok. Pembunuh Sayyidina Husain sebenarnya telah mengakui bahawa mereka lah yang membunuh Sayyidina Husain, dan mereka ialah Syiah Kufah. Ini tidak panjang. Kalau nak panjang tu kena tulis saya lagi. InsyaAllah akan dikeluarkan dalam bentuk buku juga tu, pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala tu. Yang kedua, saksi-saksi yang masih hidup selepas peristiwa Karbala itu terdiri daripada anak-anak dan saudara-saudara Sayyidina Husain sendiri. Bukan semuanya mati, ramai lagi, ada lagi, menyaksikan bahawa pembunuh Sayyidina Husain dan lain-lain di Karbala adalah Syiah Kufah, bukan Yazid. Perkara ini dapat dilihat di dalam kitab-kitab Syiah sendiri, seperti dalam Al-Ihtijaj, Jila'ul Uyun, Majalisul Mu'minin, dan lain-lain lagi. Mereka pun kata Syiah, bukan Yazid. Yang ketiga, selain daripada 2 bukti utama yang telah disebutkan sebelum ini, banyak lagi terdapat bukti-bukti sokongan yang menunjukkan bahawa Yazid tidak membunuh atau menyuruh membunuh Sayyidina Husain dan keluarganya di Karbala. Contohnya Zainab, adik-beradik Sayyidina Husain. Zainab adalah saudara perempuan Sayyidina Husain yang dilayan dengan begitu baik oleh Yazid di Syam. Selepas berlaku peristiwa itu, Zainab ni pergi kepada Yazid di Syam, sehingga tidak mahu pulang lagi ke Madinah. Yazid bagi pilihan, nak pergi mana? Tak apa, kita akan hantar orang dengan selamat. InsyaAllah akan hantar orang dengan selamat. Kalau nak balik Madinah pun tak apa. Tak say, dia nak duduk di Syam. Ni Zainab. Sehingga tidak mahu pulang lagi ke Madinah, jauh sekali akan pergi ke Kufah. Sebab asalnya orang panggil ni Sayyidina Husain ni, kononnya nak latih dia jadi khalifah ni di Kufah lah, buat Syiah Kufah. Dia tak segi Kufah. Kalau lah betul-betul Syiah Kufah ni tepat dia, saran dia, mesti dia pergi. Dia tak segi. Sehingga sekarang kuburnya masih ada di Syam. Kubur dia tu ada di Syam, bukan di Madinah, bukan di Kufah. Kubur Zainab menunjukkan dia tahu Yazid ni bagus, tak ada terlibat dalam pembunuhan adik-beradik dia. Kalau lah Yazid tu membunuh, apa dia ni molek dengan Yazid? Dan Ali Zainal Abidin mempunyai hubungan yang rapat dengan Yazid. Beliau tidak ikut serta dalam pemberontakan Ibnu Zubair atau mana-mana pemberontakan yang lain. Ali Zainal Abidin anak kepada Sayyidina Husain, dia pun ada juga dalam peristiwa Karbala tu.
Kalau Yazid ni tak molek, apa dia molek pula baik pula dengan Yazid tu? Kalau Yazid ni lah yang bunuh. Ini menunjukkan dia tahu sebenarnya bukan Yazid yang bunuh, tapi orang lain. Itu secara ringkas. Jadi di sini bagi kita kalau nak kira hadis pada hal ni dah, tapi nak ayatnya dari segi penyaksian sejarah menjadi saksi. Yang jadi sayangnya, malainya kita ni diambil hak buruk-buruk saja tu. Padahal dalam sejarah ada juga molek-molek. Tentang Yazid, tentang kepada hak mana yang lebih kuat? Kalau dalam hadis yang menyokong hak baik-baik tentang Yazid, serupa dengan hadis. Sejarah hak tu serupa dengan hadis. Tetapi hak tak molek tentang Yazid dalam hadis tak ada. Ada dalam sejarah saja. Hak ada pula perawinya lah ke mana? Puak-puak yang memang memusuhi dia. Musuh kita tak boleh pakai lah musuh. Sahabat-sahabat tu kita kena pakainya. Baiklah. Sehingga dia kata kalau siapa bai'ah kepada orang lain, tu hubungan aku dengan dia. Ni dalam hadis. Jelas. Jadi hak Tabari kata Ibnu Umar ni di antara orang yang tak bai'ah dengan Yazid, maknanya ni dalam Bukhari. Tak betul. Tak betul tu. Baiklah, habis itu. Daripada Abil Minhal, beliau berkata, apabila Ibnu Ziyad dan Marwan berada di Syam. Ni cerita lain pula. Ni pun sejarah juga. Jadi nampaknya pendek malam ni. Ni pun sejarah juga. Apa cerita? Ni sampai kemudian lagi. Ibnu Ziyad ni siapa? Ubaidullah bin Ziyad. Ziyad tu siapa? Ziyad bin Abihi. Dulu disebut gitu. Tapi selepas istilhaq Ziyad, yang ni Muawiyah mendakwa bahawa Ziyad ini adalah adik-beradik dia, anak ayah dia Abu Sufyan semasa jahiliah. Lepas pada tu orang panggil Ziyad bin Abi Sufyan. Ahli-ahli sejarah yang terpengaruh dengan Syiah ni, dia kata apa? Sebenarnya Muawiyah ni memang licik. Licik, liar semua. Orang Kelantan kata liar. Politik dia memang liar. Sebab apa? Ziyad ni di masa Sayyidina Ali, dia ni menjadi gubernur kepada Sayyidina Ali. Salah seorang gubernur dia. Maknanya dia duduk balik Sayyidina Ali. Jadi Muawiyah fikir lagu mana cara. Sebab dia ni hebat. Memang meretah pun bisa. Kalau bersyarah, berceramah pun hebat. Sehingga orang tidak yakin. Orang kata dia ni mesti anak orang hebat juga. Ni mesti bakal hebat ni. Bukan orang sembarangan. Sebab orang tak tahu ayah dia siapa dia. Satu ketika orang tak tahu ayah dia ni siapa. Rupa-rupanya akhirnya kemudian orang tahu anak Abu Sufyan, munasabah lah. Dia ni ketua kan. Jadi memang hebat dia. Jadi kata ahli sejarah, dia kata Muawiyah ni dia fikir, kalaulah Ziyad ni boleh ke dia jadi sebuah ahli politik zaman ni lah. Kalau dia, kita boleh tarik dia jadi masuk dalam parti kita, kuat kita. Jadi lagu tu. Jadi Muawiyah fikir lagu mana cara. Dia pun dakwa. Ni cerita. Dia dakwa, dia kata Ziyad tu sebenarnya adik-beradik dia. Gagal lah orang. Mana pula. Jadi Ziyad pun kira-kiranya ni permainan sejarah. Selama ni orang kata Ziyad bin Abihi. Ziyad anak ayahnya. Ayah dia tu tak tahu siapa ikut dia lah, tapi mestinya ada ayah. Ziyad bin ayahnya. Mesti dia pun jadi terfikir-fikir juga, siapa lah ayah aku ni nak. Aku ni jadi orang hebat dah, jadi orang terkenal dah, jadi pemimpin dah, tapi masih lagi tidak ada ayah ni. Dari satu segi terasa juga kekurangan tu kan. Muawiyah ni dia psikologi, dia main psikologi. Dia kata apa? Ziyad tu adik-adik dia. Dia kata, anak Abu Sufyan. Kawan ni pun jadi pecah dah lah. Bergelisah dah lah jiwa dia ni. Adik-adik kita, kita nak lawan dia lagu mana? Dia mari. Maka Ziyad ini pergilah kepada Muawiyah. Jadi baik dengan Muawiyah, tinggal Sayyidina Ali. Gitu ceritanya. Cerita. Itu cerita sejarah lah. Itu karut semua. Tak betul. Bukan Muawiyah saja yang menjadi saksi bahawa Ziyad ini adik-beradik dia, anak Abu Sufyan. Hafsah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakak dia pun kata memang itu adik-beradik dia, anak Abu Sufyan. Ramai lagi sahabat yang lain pun cuma nak berlaku pada masa tu.
Tak ada masalah nak tarik dia jadi masuk parti dia ke apa, tak ada kena-mengena tu. Itu ahli sejarah mentafsir sendiri supaya sesuai lah. Kalau tidak, apa Yazid tu pergi kepada Sayyidina Ali, pergi kepada Muawiyah. Dah kalau Muawiyah tu jahat, kalau Muawiyah tu tak molek, mesti dia kena buat cerita. Ceritanya lagu mana? Ni tadi. Padahalnya dah Ziyad dia sebab orang lain lah. Ibnu Abbas, dia nampak Muawiyah ni kemah, lebih baik, lebih tepat, dia pergilah kepada Muawiyah, sokonglah Muawiyah pula. Walaupun dulu Ibnu Abbas pun sokong Sayyidina Ali juga, lepas pada tu dia sokong Muawiyah. Jadi Ziyad ni pun dulu dia sokong Sayyidina Ali, lepas tu dia sokong Muawiyah. Apa salahnya? Jadi Syiah ni dia tuduh habis. Bukan Ziyad saja, Ibnu Abbas ni pun kena beli juga, orang ni pun kena beli juga ke Muawiyah. Jadi dia buat cerita lah Muawiyah ni, kalau orang pekong batu dia pekong dengan mah. Oh banyak benar mah Muawiyah ni nak. Jadi mah tu ambil mana? Zalim pula, ambil orang rakyat lah kira-kira. Macam-macam lah cara. Ada kau lagu tu, kita nak kata sahabat-sahabat ni, dia fikir munasabah. Dia masuk lah tu. Ubaidullah ni anak kepada Ziyad. Ni cerita Ibnu Ziyad ni Ubaidullah, anak dia ni pun hebat lagi. Sampai di zaman Yazid, dia ni menjadi gubernur. Anak dia menjadi gubernur bagi pihak Yazid. Tetapi puak-puak di Basrah, di Kufah ni kuat sangat, puak-puak Khawarij. Puak-puak Khawarij ni adalah pecahan Syiah lah. Dia sepos malam lah kita sebut, dia sengaja pecah. Itu politik dia. Kuat sangat ni sehingga Ibnu Ziyad tidak boleh bertahan di situ. Macam-macam fitnah dia buat. Di Kufah, di Basrah ni memanglah daripada dulu lagi dalam sejarah. Zaman Sayyidina Osman lagi puak dia ni buat onar macam-macam lah. Dia tuduh macam-macam. Sehingga tak ada sampai 2-3 tahun jadi gubernur situ. Mesti lepas hak ni. Tukar semua. Tak kena belaka pokok dia. Naik hak ni tak kena juga. Naik hak ni tak kena juga. Tidak seperti tempat lain. Sebab apa? Sebab dia memang nak kucak-kacik. Situ di Kufah ni. Jadi bila Ibnu Ziyad dan Marwan pergi di Syam, berada di Syam, yakni Ibnu Ziyad terpaksa meninggalkan Kufah, Basrah, pergi ke Syam. Ini di zaman Marwan pula. Lepas pada Yazid tu, sebab tu ceritanya di zaman Marwan. Marwan pusat dianya di Syam. Di Darul Khilafah dia di Syam. Melompatlah Ibnu Zubair di Mekah. Gitu. Makna ni di sini Imam Bukhari nak cerita fitnah belaka lah ni, fitnah belaka ni. Melompat Ibnu Zubair di Mekah. Daripada sini kita nampak isyarat secara tidak langsung bagi Imam Bukhari-nya yang lebih layak menjadi khalifah pada masa itu ialah Marwan di Syam, bukan Ibnu Zubair. Sebab apa? Dia sebut ni riwayat ni salah dulu ni. Abil Minhal dia sebut wa wathaba Ibnu Zubair di Makkah. Ibnu Zubair melompat di Mekah. Apa makna kata-kata tu? Apa makna? Makna tak berapa kena lah. Tak berapa kena lah lompat-lompat lagu tu. Wa wathaba al-qurra bil Basrah. Dan puak-puak qurra, ahli Quran. Qurra ni ahli Quran. Puak-puak Khawarij lah dia panggil puak-puak qurra sama gitu. Sebab puak-puak dia ni baca Quran, janganlah baca Quran. Tak boleh lawan puak-puak dia tu. Semaya tak boleh lawan, sabat tak boleh lawan. Kuatnya semaya. Puasa tak boleh lawan. Kuat ibadat puak-puak dia ni. Quran ingat. Baca Quran sedap. Orang panggil puak-puak qurra. Puak-puak qurra melompat di Basrah. Ni cerita. Mana keadaan huru-hara kucak-kacir tu, Ibnu Ziyad terpaksa pergi minta bantuan dengan Marwan di Syam, melompat Ibnu Zubair di Mekah, melompat puak-puak qurra di Basrah. Cuba perhati ibarat itu. Perkataan wathaba digunakan untuk Ibnu Zubair dan digunakan juga untuk qurra. Qurra ni puak-puak Khawarij. Mana kira-kiranya salaf dulu lebih mengutamakan Marwan. Sebab apa? Lebih ramai sahabat-sahabat ni duduk dengan dia. Sebab itu dalam kitab sejarah kemudian ini Syekh Muhammad Khudari dalam kitab Itmamul Wafa dia pun dia sebut tak ada seorang pun sahabat sama dengan Ibnu Zubair. Tu satu benda dalam kitab sejarah yang ditulis kemudian benar. Mana dia ni ahli sejarah yang terkenal. Banyak perkara juga dia ubah dalam sejarah ni. Syekh Muhammad Khudari ni pengarang kitab Itmamul Wafa ke apa ni, dah sirah Nabi ke apa tu, dia lah yang tulis. Dia kata Ibnu Zubair ni tak ada seorang pun sahabat sokong dia.
Marwan ramai sahabat. Sebab itulah Imam Bukhari kita nampak dia alik lain. Dia duduk sana, tapi dia tidak nyata daripada ibarat itu. Ibarat ni bukan dia buat. Ibarat ni adalah riwayat daripada salaf. Maknanya salaf faham gitu. Fantalaqtu ma'a abi ila Abi Barzah. Aku pun pergi dengan ayah aku, pergi berjumpa dengan Abi Barzah Al-Aslami. Ini seorang sahabat. Sehingga kami masuk jumpa dengan dia dalam rumah dia. Dia tengah duduk di bawah naungan loting. Dia ada dah loting pada masa tu, loting daripada buluh buat. Nabi SAW rumah dia pun ada loting juga. Ni pun dah ada lotingnya. Dia duduk sini. Kami pun duduk menghadap dia. Ayah saya pun mulalah minta dia menceritakan hadis. Dan ayah saya tanya, "Hai Abu Barzah, apa katamu? Apa pandanganmu tentang apa yang dihadapi oleh orang ramai sekarang ni? Maknanya zaman orang ni gini jadi pecelaru ni lagu mana?" Jadi kata Abul Minhal ini, perkara yang mula-mula saya dengar dia bercakap, dia kata, "Gap, sesungguhnya aku mengharapkan pahala di sisi Allah. Sebabnya kerana aku telah mula benci kepada beberapa orang daripada kabilah Quraisy. Aku tak kenal, aku tak suka. Tak suka aku ni, tak molek, tak suka kau orang benci kau orang ni. Tetapi kalau kita benci kerana agama, boleh pahala. Aku anggap aku boleh pahala ni," kata dia. Walaupun aku benci. Dia kata gitu. Dulu kan kamu ni, hai orang Arab, kamu tahu betapa teruk hinanya kamu, sikit bilangannya, sesak kamu ni dulu. Allah telah menyelamatkan kamu dengan Islam dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu sampai ke peringkat yang kamu tengok sekarang ni lah. Betapa mulianya, betapa ramai bilangan kita orang Islam, dan kita mendapat petunjuk pada hari ni. Ni kata dia, dunia lah ni merosakkan di antara kamu ni, sekarang ni. Hak duduk di Syam tu, kata dia, demi Allah, kata dia, dia tidak berperang melainkan kerana dunia. Isyarat kepada Marwan lah tu, isyarat kepada hak Syam tu, hak duduk di Syam tu, hak duduk di Syam tu siapa dia? Marwan. Dia waktu duit gitu. Mana dia nyata lah tu. Dia mana dia tak suka lah. Apa jadi lagu ni? Ni kerana dunia. Lepas tu ni cerita di Basrah, Kufah lah ni. Puak-puak yang di hadapan kamu ini, kata dia, demi Allah, mereka tidak berperang melainkan kerana dunia. Lepas tu hak duduk Mekah tu, kata dia, demi Allah, dia tidak berperang melainkan kerana dunia juga. Aku tak saya berlaku. Maknanya ni setengah-setengah sahabat ni pandangan dia sendirilah. Mana dia tak saya terlibat. Duk balah ni masalah nak jadi siapa dia jadi khalifah. Dunia berlaku ni. Bukan maksud alat dunia tu, jangan kita faham kerana dunia tu untuk mendapat harta benda dunia dengan mengenepikan agama. Tidak, sama sekali tidak sampai begitu sahabat-sahabat ni. Kalau puak-puak khawarij tu, ya mungkin kita boleh terima. Tapi maksud dunia di sini ialah perebutan kuasa itu. Hak tu dunia. Nak jadi khalifah, dunia juga tu. Itu yang dimaksud. Bukan dunia di sini maksudnya nak tukar agama, dah. Nak pakai undang-undang lain, tidak saya pakai undang-undang Quran, undang-undang hadis, tidak. Kalau Ibn Zubair naik, dia pakai hak tu juga. Kalau Marwan naik, dia pakai hak tu juga. Kecuali kalau puak-puak khawarij naik. Tetapi ni semua ni, kuasa ni, duk berebut kuasa ni, dunia. Itu maksud dia. Aku tak suka ni, aku benci. Dan kebencian aku ni, aku kira, aku anggap boleh pahala. Aku mengharapkan pahala di sisi Allah. Sebab apa? Cara orang Islam bukan lagu tu. Lepas tu nak lagu mana? Dah jadi gitu dah. Itulah orang panggil fitnah. Inilah orang panggil fitnah. Payah nak selesai. Kalau kita tak cara langsung pun tak boleh juga. Kalau kita cara pun lebih-lebih sangat kan, tak kena juga. Jadi nak ambil sikap lagu mana? Ni hak dulu sebab kita learn ni pun payah juga. Kalau kita tidak terlibat dalam politik langsung kan, kalau naik orang kafir lagu mana? Tak kena juga. Kalau kita terlibat orang ni, macam-macam juga, banyak perkara serba tak kena kadang-kadang. Ini fitnah.
Zaman fitnah ni tak habis. Paklon ni. Hak ni duk balah, hak ni kata dia betul, hak ni kata dia betul. Kadang-kadang tu adalah buah hak memang nak dunia sungguh. Kalau hak zaman lain, zaman sahabat dulu tidaklah. Kita tak boleh kata lagu tu. Jadi hak dia kata in yuqatil illa ala dunia. Dunia yang dimaksudkan di situ dunia yang khusus, iaitu perebutan kuasa untuk menjadi khalifah. Bukan dunia lain dah. Dan ni tak saya dunia lain. Tapi dia berasa dia berhak tu. Itu masalahnya. Jadi Abu Barzah ni dia tak sih. Ada juga sahabat yang tak sih terlibat. Tak sih soku Marwan, tak sih soku Ibnu Zubair. Ikutlah mana-mana. Asal naik, jangan naik Khawarij sudah. Gitu. Asal jangan naik Khawarij sudah. Hak ni ikutlah. Mana-mana naik ni. Kalau dia naik lebih kurang. Begitu. Jadi ia jadi sahabat ni Abu Barzah ni jadi serba salah ni sebab apa jadi fitnah. Kadang-kadang fitnah ni hak ni yang dia tidak suka tu, jadi bunuh-membunuh pula sama kita Islam. Kan akhirnya apa ni Ibnu Zubair tu kan mati, belawai mati. Apalah lagu ni. Itulah yang sahabat ni sedih. Dia berasa dia bercipu boleh pahala. Sebab bukan lagu tu caranya. Jadi kita nak menyalahkan siapa? Tak tahu surah Tuhan lah, ini orang panggil fitnah. Dan fitnah tu hak zaman dia sudah lepas dah. Kita apa kurangnya fitnah di zaman kita ni? Payah. Kalau kita gini kan, hak ni kata gini, kalau kata gini buat gini kan, hak ni kata gini, sebab tak kena. Fitnah juga zaman kita ni. Kadang-kadang kuatnya puak tu kadang-kadang kalau hak tidak puak dia tak saya terima. Tidak pati dia tak saya terima. Belah mana molek dia. Bahaya. Ini sudah melampau. Sudah melampau. Jadi agama pun kita nak seret jadi politik ni, politik dunia juga. Tak boleh lagu tu. Tapi kalau orang kita kurang mana pun kita naik macam, kita tudung kejahatan dia. Kalau orang sikit pun kita korek. Ini tak kena. Tak kena. Apalagi di hadapan musuh-musuh Islam yang untung sebenarnya siapa? Hak semoleknya kita kena baik. Kita kena baiki hak semoleknya. Dan jangan anggap orang-orang yang tidak terlibat dengan mana-mana kumpulan itu, jangan anggap dia ni musuh kau gapo ke, jangan. Hak molek paling moleknya baik biar orang Islam ni bersatu. Hak tu paling baik. Tak boleh gidah hak tu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang hak duduk situ, hak tu hak paling baik. Kalau menyebabkan jadi pecah, menyebabkan jadi musuh, bukan. Hak tu tidak terbaik. Dah hak berebut kuasa, Nabi SAW kata dah, nanti akhir zaman orang hak paling baik ialah orang hak paling tak suka pada kuasa, tak suka pada jawatan itu. Itu hak paling baik. Kecuali kalau dia terjatuh ke situ. Mana bukan dengan kehendak dia. Dia akan menjalankan dengan baik. Tapi nak kata nak cari-cari, nak beli undi, nak kata ni tak ada. Hak tu hak terbaik. Nabi SAW kata. Orang Islam saudara, kita kena baik. Hak tu. Bukan maknanya kita nak balas. Kalau ada tak faham tak gitu, kita kena bagi faham. Saudara kita sakitlah kita kata. Dia tak faham. Jahil tu sakitlah. Supaya dia kudih lah. Kita kena buat lagu mana? Sapu koh-koh ubat tu. Jangan cocok kudih. Betul lah dia sakit, sebab dia suruh jadi kudih gini pun. Duk main sangat tempat kotor. Lepas tu kat jadi kudih pagak sakit. Kita nak berubah. Kita ni jenis baking. Cocok pula dah. Sapu molek koh-koh. Yang pentingnya cuma ubat tu. Yang penting cuma ubat, tak boleh tinggal. Tak boleh tinggal. Itu fitnah. Siapa yang kata apa ni jahilnya umat Islam zaman sekarang ni, hukum Islam ni tidak sesuai dengan zaman sekarang. Tapi zaman sekarang tak ada apa bunyi dah lagu tu. Hilang dah kejahilan tu. Politik suku, agama suku, macam-macam kerja. Hak tu pun kau kurang dah juga. Itu semua kerana kejahilan. Kena wayak. Hak Islam sesuai bila-bila pun. Hukum Islam yang sebenarnya Quran dan Sunnah, kena rujuk situ. Kalau selagi hukum lain berdaulat, tak sedap kecil. Hak berdaulat hak lain, kena mendaulatkan Quran dan Sunnah Islam. Baru makna kita Islam semua.
kena royak. Jadi royak tu kena lah hikmah, kena hikmah. Sebab kalau tidak jadi musuh pula sama kita. Lepas pada tu Hudzaifah, dia kata munafik Allah ni lebih dahsyat lagi. Kalau hak dulu susu Allah ni jelas lagu mana. Munafik ni maknanya kecek depan lagu lain. Sebab tak adilah tajuk di bawah tajuk ni kan. Di bawah tajuk ni depan orang tu kecek lagu lain, di belakang lagu lain pula. Tak di bai'ah, lepas tu tak say bai'ah, tu jenis munafik lah tu. Jadi Hudzaifah kata hak ni tak boleh. Kita tak boleh bersikap lagu tu. Kalau kita bersikap lagu tu jadi fitnah. Kalau kita tak setuju, rayaklah tak setuju. Rayak tak setuju, tu mana? Biar jelas. Jangan depan lain, belakang lain. Itu pun sifat munafik lah tu. Itu maksud Hudzaifahnya dalam bab ni. Lepas tu nifak di zaman Nabi SAW. Nifak ni ni sama ada kufur ataupun iman. Sebab apa? Nak tahu orang ni munafik, orang ni tidak. Nabi zaman Nabi boleh lah, dia ada wahyu. Kita mana tahu, kita mengikut zahir. Orang ni kalau dia munafik sungguh pun, kalau dia zahir Islam, kita pergi tanah kubur Islam lah kalau dia mati. Gitu. Itu maksud Hudzaifah. Tapi kan payah lagu ni, payah. Wahyu tak ada. Dah siapa dia nak ayat kita, dia ni munafik, dia ni pemimpin sebenarnya, bukan nak Islam semua. Mana nak tahu? Payah. Nak ayatnya payah lah. Kalau nak kira hak sebenarnya kufur dengan Islam. Tapi kalaulah masih ada sikap munafik tu, kan payah. Kalau zaman Nabi dulu dia boleh royak juga, kita ada wahyu. Kalau dalam ni inilah jadi payah, fitnah lah. Timbullah fitnah. Sebab itu mana kena ikhlas betul-betul. Jangan ada sifat nifak itu. Jangan ada. Kalau kata nak Islam, Islam ngertilah. Jangan pura-pura. Jangan kecek lagu lain depan, belakang lagu lain. Gitu. Wallahu a'lam wa akhiru.